Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam episod Jejak-Jejak Rasul. Dalam setengah jam seterusnya, kami akan membawa anda mengikuti pengembaraan kami dalam usaha menjejak kesan para rasul. Dalam episod hari ini, menjejak istana Puteri Balqis. Kuil Matahari Kaum Sabah. Dan merentas Sahara, pengembaraan penuh cabaran ke wilayah panggilan maut. Semuanya dalam episod ini. Allah Maha Pencipta. Allah menjadikan langit dan bumi dan segala yang terkandung di antara kedua-duanya. Sebagai makhluk Allah, kita menggunakan akal untuk meningkap tujuan diutus ke atas muka bumi ini. Hari kedua di bumi Yaman, kami kembali ke Ma'arib kerana kesuntukan masa untuk melawat singgasana Balqis dan Kuil Matahari. Kawasan pinggir Sana'a gersang dan bergunung ganang. Tapi kini kami tidak lagi merasa gerun semasa menyusuri bukit atau menuruni cerun. Jam 11 pagi, kami tiba di kawasan Istana Puteri Balqis yang terletak kira-kira 8 km dari Bandar Ma'arib. Dan kami disuakan dengan pemandangan yang jauh lebih hebat daripada apa yang kami jangkakan. Bayangkan perasaan kami apabila berpeluang menjejakkan kaki ke singgah sana bersejarah ini. Temple of Biran atau singgah sana Balqis dibina hampir 3,000 tahun dahulu. Dan kawasan ini pernah menjadi sebahagian daripada wilayah dinasti Sabah yang sangat berpengaruh selama 14 kurun bermula pada tahun 1000 sebelum Masehi. Sebelum kami sampai ke tempat ini, kami tidak mempercayai bahawa sisa Istana Puteri Balqis masih boleh dilihat sehingga sekarang. Tapi inilah hakikatnya. Struktur dan binaan asasnya masih wujud dan usaha pemulihan sedang dilakukan. Dan saya percaya ramai antara anda yang pernah terbacakan kisah Puteri Balqis dan Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 15 hingga 44. Saya ingin memetik maksud ayat 38 hingga 40. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman berkata pula kepada golongan bijak pandainya, "Wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgah sana Puteri Balqis sebelum mereka datang menghadapku dalam keadaan berserah diri memeluk agama Allah?" Berkatalah Ifrit dari golongan jin, "Aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya lagi amanah." Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah, "Aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata." Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah dia,
Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Saudara, inilah dia sisa istana Puteri Balqis yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Tetapi ia seolah-olah tidak dimakan usia. Air yang ditakung di dalam bekas ini dipercayai digunakan oleh Ratu Balqis untuk membersihkan diri. Tingginya mencapai 2,5 meter, manakala lebarnya 4 meter. Tulisan purba yang dipanggil Himyar terpahat dengan jelas di bahagian atas dinding. Kewujudan tulisan Himyar hingga ke hari ini seolah-olah ingin memberitahu kita bahawa kaum Sabak mempunyai cara berkomunikasi yang sistematik. Tulisan purba ini juga dilihat pada dinding empangan Ma'rib. Mungkinkah istana Balqis dan empangan Ma'rib wujud pada zaman yang sama? Kaum Sabak dilimpahi pelbagai nikmat. Negeri mereka sangat subur, harta benda menjadi pengukur segala. Mereka membina untuk raja mereka sebuah istana yang besar lagi indah, bagai tiada tolok bandingannya di mana-mana. Ada beberapa tanda atau kesan pada istana ini yang tidak kami fahami. Misalnya, kesan ini. Apa yang kelihatan seperti tangga utama ini mempunyai 13 anak tangga menuju 5 tiang yang besar. Kami diberitahu sebahagian istana ini tertimbus di bawah tanah. Jika begitu, apakah istana ini bertingkat-tingkat? Kerana kelihatan tangga-tangga lain di bahagian sisi dan belakang. Kami bernasib baik kerana diberi izin memasuki kawasan yang sebenarnya larangan kepada umum kerana dikuatiri akan merosakkan kesan arkeologi. Pengarah bahagian antiquity, muzium dan manuskrip, Dr. Yusuf Muhammad Abdullah, yakin dengan kesahihan kesan sejarah itu. The one which is well fenced and well dug up, then that's the temple of Bar'an, the temple of Bar'an, which is now called Arsh Bilqis, which means the throne of Bilqis, not the temple. So, but both of them are temples, definitely. They all go back to the first half of the first millennium BC. Inilah simbol keagungan kaum Sabak yang pernah mereka kecapi satu masa dahulu. Apa yang kelihatan seperti serpihan batu marmar berselerakkan di sekitar kawasan istana ini. Batu-batu besar berukir yang kelihatannya seperti sebahagian daripada tiang juga disusun, mungkin untuk tujuan pemeliharaan. Tiada maklumat mengenai dalamnya bahagian istana yang tertimbus di bawah padang pasir. Tapi yang nyata, Arsh Balqis atau singgah sana Balqis menjadi tarikan utama pengunjung ke Bandar Ma'rib.
Masjid Nabi Sulaiman dan Istana Balqis terletak tidak berapa jauh di antara satu sama lain. Juru kamera Muhammad Shah Abdul Wahab mencuba pelbagai sudut untuk merakamkan kedua-duanya. Dia nak pen tu. Ini Masjid Nabi Sulaiman. Dan inilah Istana Putri Balqis. Terletak berhampiran satu lagi peninggalan kaum Sabak. Runtuhan di tengah-tengah terik matahari padang pasir ini ialah kuil matahari atau Mahram Bilqis. Ketiga-tiga tinggalan sejarah ini terletak dalam kawasan radius 1 kilometer. Hampir keseluruhan kuil matahari ini ditelan bumi. Yang tinggal hanya 8 tiang yang mungkin menyokong bahagian bumbung yang telah lama musnah. Allah berfirman, "Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Dan syaitan pula memperelok pada pandangan mereka perbuatan syirik mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Oleh itu, mereka tidak beroleh petunjuk." Surah An-Naml ayat 24. Di kawasan padang pasir, suhunya berubah begitu ketara. Jika di tengah hari, pahangnya membakar. Pada waktu malam dan awal pagi, kedinginannya menembusi tulang. Hari ketiga, kami meneruskan ekspedisi menjejaki kisah Rasul. Kali ini ke wilayah Hadramaut di timur Yaman. Di bumi Hadramaut tersimpan khazanah perjuangan Nabi Allah Hud dan Saleh alaihissalam. Namun untuk sampai ke sana, kami perlu merentas Sahara atau padang pasir sejauh 600 km. Pemandu kami, Husin, memastikan tayar berada dalam keadaan baik untuk perjalanan di kawasan berpasir dan gersang ini. Peluang begini memang sukar diperolehi. Padang pasir Yaman yang kelihatan tenteram menyembunyikan 1001 perkara yang begitu asing kepada kami. Pemandu kami membisikkan, ini bukan kawasan pelancongan. Beratus-ratus kilometer di sekeliling kami hanya debu dan pasir.
Tiada gerai-gerai makanan ataupun stesen minyak. Tiada perkampungan petani dengan kawasan wadi yang subur. Jadi, mengapa kami melalui kawasan ini? Jawapan mereka untuk menjimatkan masa dan tenaga. Perjalanan melalui jalan raya menjangkau hampir 4,000 kilometer pergi dan balik. Namun yang lebih penting, kami ingin merasai sendiri suasana mengembara di padang pasir. Barangkali ini jugalah laluan para rasul di zaman silam. Perjalanan menuju Hadramaut memang mencabar. Terpaksa berhenti 4 kali kerana kehabisan minyak dan 3 kali untuk menyelesaikan masalah tayar bocor. Perjalanan dari Ma'rib ke destinasi kami di Hadramaut, Seyun, dijangka mengambil masa 9 jam. Kumpulan Badui yang menunggang unta memerlukan 1 bulan untuk tiba ke destinasi yang sama. Di sepanjang perjalanan, kami dapat saksikan kesan-kesan peperangan ketika Yaman dalam proses penyatuan. Tapi atas sebab-sebab tertentu, visualnya tidak dapat kami paparkan di sini. Sebenarnya, kehidupan manusia umpama satu pengembaraan. Semalam telah kita tinggalkan. Hari ini kita sedang asyik dibuai mainan duniawi. Esok kita belum pasti ke manakah destinasi. Apakah yang patut kita cari? Pengalaman pertama ini membuatkan kami lebih menginsafi keagungan ciptaan ilahi. Kini kami saksikan sendiri betapa luasnya bumi ini. Pengalaman begini sukar digambarkan. Barangkali suasana beginilah yang terpaksa dilalui oleh pengembara di zaman silam. Bezanya, kami berbekalkan kelengkapan moden. Kenderaan kami kehabisan minyak lagi. Kesempatan ini kami gunakan untuk melegakan otot-otot yang penat. Dan keadaan padang pasir yang panas dan berdebu kadangkala menukar keadaan fizikal kami.
Satu demi satu, pengembara lain menghampiri konvoi kami. Kumpulan 4 penunggang motosikal ini yang diiringi 2 kenderaan pacuan 4 roda ialah pelancong dari Perancis. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Oman. Kadang-kadang pelik memikirkan mengapa manusia sengaja mencari cabaran demi keseronokan. Falsafah di sebalik perjalanan tersirat di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merantau meninggalkan kerajaannya di Palestin. Baginda rela mengetepikan pangkat dan kemewahan demi mencari erti kewujudan diri. Baginda menyaksikan sendiri betapa luasnya dunia ini. Di langit dan di bumi ada jawaban yang tersembunyi. Perjalanan ke Hadramaut diteruskan lagi. Dalam episod seterusnya, misteri yang menyelubungi makam Nabi Hud. Inilah perkampungan Nabi Hud alaihissalam. Tetapi sekarang ia sunyi, tidak berpenghuni, bagai baru dilanggar Garuda. Mengapa jadi demikian? Jawapannya dalam Jejak-Jejak Rasul.